Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu kasih sekalian. Okey, hari ini cikgu akan berkongsi dengan kamu berkenaan dengan motivasi super student, alang-alang belajar biar sampai menggenggam kejayaan. Jadi cikgu harap kamu semua dapat bersama-sama dengan cikgu sehingga selesai perkongsian kita pada hari ini, ya. Okey, mari kita tengok apa itu motivasi. Kan kamu selalu dengar perkataan motivasi daripada bibir ibu bapa kamu, daripada guru-guru kamu, kan, media sosial. Jadi sebenarnya apakah itu yang dikatakan sebagai motivasi? Mari kita tengok. Okey, motivasi ni iaitu apa yang memulakan dan mengekalkan tindakan kita. Apa yang memulakan dan mengekalkan tindakan kita. Okey, secara mudahnya, motivasi ialah sejauh mana kita mahukan sesuatu. Boleh jadi ianya kejayaan, matlamat, sebuah penghargaan, impian kamu, ataupun sebuah pengiktirafan, target dan sebagainya. Okey, jadi benda-benda ni semua adalah sesuatu yang kamu mahukan dan di situlah motivasi akan muncul dalam diri kamu. Kenapa motivasi itu penting? Motivasi penting untuk kita kenapa? Okey, mari kita tengok. Yang pertama, motivasi penting kerana wujud hubungan langsung antara motivasi dan hasil ataupun panggil apa yang kita mahukan. Okey, kajian menunjukkan individu yang berjaya adalah orang yang bermotivasi tinggi. Kita tengok orang-orang yang berjaya, orang-orang yang hebat di dunia ni sebenarnya mereka ni bermotivasi tinggi. Kalau orang yang bermotivasi rendah ni kurang berjaya. Motivasi menjadi daya penggerak untuk mendorong individu melakukan sesuatu yang diingini. Semakin tinggi motivasi, semakin baik hasil yang diperolehi. Maksudnya motivasi ni menjadi sebagai satu batu loncatan untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Kalau motivasi itu rendah, hasil yang kita perolehi itu pun kurang baik. Tetapi sekiranya motivasi kita itu tinggi, maka hasil ataupun target yang kita inginkan itu lebih baik dan lebih bagus daripada apa yang kita gambarkan. Okey, situasi sebagai seorang pelajar kita tengok kan, kadang-kadang motivasi itu akan turun di paras yang rendah. Kamu jadi macam blur, tak semangat nak belajar. Kadang-kadang kamu hilang tempo, hilang kawalan, kan. Itu yang jadi punca malas masuk kelas, malas nak buat kerja sekolah, apatah lagi latihan, kan. Jadi kita fikir, takkan kita nak biarkan keadaan kita macam tu saja. Okey, jadi kita kena memotivasikan diri kita balik. Kita kena up, kita kena bangun, kita kena bangkitkan motivasi yang ada dalam diri kita supaya kita dapat belajar dengan lebih baik. Okey, macam mana? Bagaimana nak memotivasikan diri kita ni? Okey, mari kita tengok. Yang pertama, cuba cari minat dan keseronokan dalam subjek yang kita pelajari. Apa maksudnya? Sebab kadang-kadang pelajar ni dia pilih subjek nak belajar. Subjek yang dia tak minat, dia kurang beri tumpuan. Tapi kalau subjek yang dia suka, dia ulang buat yang tu saja. Kamu fikir sendiri, subjek apa yang selalu kamu tak suka nak buat, kan? Berapa kerap latihan yang kamu buat, berapa kerap kamu baca buku-buku rujukan, kan? Jadi kita ataupun kamu ni sebagai seorang pelajar ni memilih subjek tersebut. Okey, itu sepatutnya tidak berlaku. Sebagai seorang pelajar, kamu kena minat semua subjek. Kamu kena fokus semua subjek. Jadi kita kena cari juga minat, kita kena cari juga keseronokan untuk kita belajar semua subjek. Sebab semua subjek itu memainkan peranan yang penting dan sangat memberi kesan kepada prestasi akademik kamu. Ya, jadi cuba cari minat. Yang kedua, tetapkan matlamat untuk diri sendiri. Bila kamu ada matlamat, maka kamu akan bermotivasi. Sebab tu sebab tu saya selalu pesan kepada pelajar-pelajar, kalau mai sekolah kena ada matlamat. Bukan kerana ikut kawan-kawan, bukan kerana mak dan ayah suruh. Kamu datang ke sekolah ada matlamat yang perlu kamu capai. Matlamat apa?
Matlamat untuk berjaya dalam pendidikan. Seterusnya berjaya dalam kerjaya. Jadi kena ada matlamat tu. Bila ada matlamat tu, maka kamu akan bermotivasi untuk belajar. Tapi kalau tak ada matlamat, kamu main duk nganga saja dalam kelas, tak tahu hujung pangkal. Okey. Yang ketiga, fikirkan perasaan gembira yang kita rasai apabila dapat menguasai subjek yang sukar. Bayangkan kamu tak pernah lulus pun matematik. Kamu bayangkan kamu tak pernah lulus matematik, tak pandai matematik, tapi kamu berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan tak payah peperiksaan SPM, periksa penggal, berjaya dengan bagus, keputusan markah pun tinggi. Jadi bayangkan perasaan seronok itu. Tambah-tambah lagi tersenarai dalam pelajar yang dapat anugerah cemerlang. Cuba bayangkan betapa gembiranya perasaan kamu. Jadi kamu kena fikir yang tu dulu. Kamu kena fikir dulu perasaan itu. Seronoknya kalau aku dapat. Jadi kamu kena barulah kamu akan berusaha, barulah kamu akan buat latihan dengan kerap, kan, untuk mendapat perasaan gembira yang kamu angan-angankan itu. Okey, yang keempat, lihat pelajaran kita ni sebagai arena persaingan untuk mencapai kejayaan. Sekolah ni adalah medan perjuangan kamu. Buku-buku, alat tulis itu adalah peralatan, ada senjata untuk kamu berperang, untuk kamu bersaing. Jadi bila kamu nampak sebagai arena persaingan, arena perjuangan, maka kamu tidak akan sia-siakan masa kamu dengan begitu saja. Kamu tak akan bunting kelas, takkan lepak dalam toilet berjam-jam, ataupun dalam situasi PGPR ni kamu tidur sampai ke tengah hari sampai membuta, lepas tu duk main PUBG, game-game online, ataupun kamu tak buat apa-apa, kan. Bila kamu nampak pelajaran kamu, sekolah kamu ini sebagai satu persaingan, kamu akan berusaha dengan lebih gigih. Okey, jadi itu adalah antara cara bagaimana kita nak memotivasikan diri kita. Kok mana pun kita kena fikir yang kita kena buat sesuatu supaya kita tidak menghabiskan masa kita dengan begitu saja. Jadi tanggungjawab pelajaran ni adalah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kamu sebagai seorang pelajar. Kamu bertanggungjawab atas pelajaran dan prestasi kamu, bukan orang lain. Bukan salah cikgu, bukan salah ibu bapa. Salah kamu sendiri sekiranya kamu gagal. Sebab kamulah sahaja yang boleh mengubah masa depan kamu. Kamu sahajalah yang boleh meningkatkan prestasi pelajaran kamu, bukan orang lain. Bawa mailah cikgu mana yang terbaik di seluruh dunia sekalipun, tapi kalau kamu tak mau belajar, kamu tak ada motivasi, kamu tak akan berjaya, kamu tetap akan gagal. Sebaliknya, kalau kamu bertanggungjawab, kamu mainkan peranan kamu sebagai seorang pelajar yang sebenarnya, insya-Allah kamu akan berjaya. Jadi berhenti merungut. Jangan merungut tentang kesukaran nak belajar. Itu susah, ini susah, tak reti nak buat yang tu, tak faham yang tu. Berhenti mengut. Sebaliknya, kreatif, cari jalan macam mana nak atasinya. Buat latihan dengan kerap, rujuk kepada cikgu, tanya bila tak faham. Orang kata tak tahu, tanya. Kalau tak tanya, dia akan jadi sesat. Tak malu bertanya, sesat jalan. Jadi ingat, tanggungjawab sebagai seorang pelajar kena tanam betul-betul dalam hati kamu supaya kamu tidak terpesong, supaya tempo kamu tidak lari daripada perjuangan kamu yang sebenarnya. Boleh faham kan?